Pasangan warga Indonesia dijatuh hukuman penjara 35 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bunuh majikan. Suami isteri warga Indonesia dijatuhkan hukuman penjara 35 tahun oleh Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Hakim turut menjatuhkan hukuman 12 sebatan terhadap tertuduh pertama Bartholomeus Frecheseda. Hakim menetapkan hukuman itu selepas tertuduh pertama dan isterinya Ekalia menukar pengakuan kepada bersalah 29 November lalu. Pada 17 Mac 2020, Bartholomeus yang merupakan tukang kebun dan Ekalia sebagai pembantu rumah didakwa bersama-sama membunuh wanita warga emas Lau Yen Na, 73 tahun di sebuah rumah di Jalan Anak Bukit, Palm Resort Senai Kulai. Mengikut fakta kes, mangsa dibunuh menggunakan cangkul kecil ketika sedang berehat. Tertuduh kemudiannya melarikan kereta dan telefon bimbit mangsa ke Kuala Lumpur untuk mencari kerja baharu. Seramai 82 pekerja warga asing yang diabaikan majikan diselamatkan menerusi operasi penguatkuasaan pemburuan bersepadu oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM Perak. Kejayaan itu hasil operasi dijalankan di 3 lokasi tapak pembinaan secara bersaingan iaitu di Ipoh, Tapah dan juga Setiawan. Ketua Pengarah JTKSM Kamal Pardi berkata, hasil pemeriksaan mendapati pekerja asing itu dibawa masuk secara sah tetapi tidak berikan sebarang pekerjaan oleh majikan. Dah lebih daripada 2 minggu tidak ada pekerjaan di sini. Sebahagiannya telah ada kerja dan dalam masa 2 minggu berkenaan mereka hanya tinggal di rumah kongsi yang ada ini. Dan kita lihat bahawa rumah kongsi yang ada ini pun tidak begitu kondusif keadaannya, tempatnya tidak ada kemudahan-kemudahan yang telah disediakan dan kami dapati mereka cuma tidur beralaskan lantai dan juga 3 getah sahaja. 7 pekerja merupakan pemegang kad UNHCR manakala 14 adalah pendatang asing tanpa izin. Polis Kelantan belum menerima laporan berhubung isu penipuan penduduk terjejas banjir yang didakwa ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di negeri itu semata-mata untuk mendapatkan bantuan. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, siasatan akan dilakukan jika mempunyai asas dakwaan yang kukuh. Jelas beliau, perbincangan lanjut telah dibuat bersama agensi berkaitan. Dalam masa sama, beliau tidak menolak kemungkinan wujud kekeliruan berhubung perkara itu, terutama melibatkan pertindihan pendaftaran. Dan kita dah angkat perkara ini. Saya bincang juga dengan pengurusi pengarah bencana negeri dan dia juga telah berbincang dengan pihak pegawai daerah. Jadi kita melihat ada kemungkinan itu. So apa pun kita tak menolak kemungkinan dan kalau ada perkembangan selepas ini kita akan ambil siasatan yang lebih teliti. Beliau ditemui RTM pada Majlis Penghargaan TM kepada PDRM Kelantan atas kejayaan menyelesaikan kes kecurian kabel TM di Kota Baru. Seorang lelaki warga Indonesia maut selepas tertimbus tanah di tapak projek pembinaan lebuh raya di Kampung Berembang, Kuala Lipis pada Isnin. Mangsa berusia 28 tahun yang merupakan buruh di tapak projek berkenaan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menerima laporan pada pukul 11.11 pagi. 8 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Lipis serta 2 jentera dikerahkan ke lokasi untuk bantuan menyelamat. Ketika tiba di lokasi, mayat mangsa telah dikeluarkan dengan bantuan rakan sekerja menggunakan jentera excavator. JBPM telah melakukan pemeriksaan di kawasan kejadian bagi memastikan lokasi tersebut selamat sebelum operasi diserah kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sumber pendapatan 99 peneroka di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar merantau di Gua Musang, Kelantan terjejas apabila tidak dapat keluar bekerja di ladang kelapa sawit sejak 2 bulan lalu dan ini kerana mereka bimbang dengan ancaman harimau belang masih bebas berkeliaran.
Menurut peneroka, mereka takut untuk ke ladang kerana harimau yang membaham 2 pekerja warga asing sebelum ini masih belum masuk ke dalam perangkap yang dipasang perhilitan. Jadi kecewa lah dengan keadaan semasa kini beberapa bulan dah isu tak habis. Jadi saya menjurus pihak berkuasa berkenaan supaya mengambil tindakan yang sewajarnya di kawasan kami semua di sini. Sebab saya bukan kata di kebun saya memang dah jadi semua. Sebab kita nak pergi nak cuci kawasan tu dah semua dah takut. Ada pihak kami lah berharap pihak pelita ataupun yang berterlibat dengan hidup liar ni segera ambil tindakan lah. Jangan buat main-main. Jangan buat suka-suka mari balik sebab ini menyebabkan nyawa manusia. Nyawa pun duduk di sini. Sebab di sininya memang terpaksa masuk ada. Sebab macam cari rezeki nak beli beras, nak beli apa terpaksa masuk. Walaupun rimah ada pun terpaksa masuk. Sementara itu, Ahli Parlimen Gong Musang Muhammad Azizi Abu Naim berkata kaki tangan perhilitan terlatih telah diletakkan bagi membantu usaha menangkap harimau tersebut. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan kesal terhadap tindakan Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC yang menggesa gencatan senjata antara rejim Zionis dan Palestin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Major Jeneral Datuk Zahari Muhammad Arifin menerusi kenyataan berkata tindakan Amerika itu sekaligus menggagalkan usaha UNSC mencari jalan penyelesaian konflik terbabit. Tindakan tersebut juga seolah-olah menghalalkan kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan sokongan kepada pendirian kerajaan menerusi kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Luar yang membantah dan mengecam tindakan Amerika terhadap resolusi yang dikemukakan Emirat Arab Bersatu itu. Al-Sultan Abdullah juga menyeru seluruh rakyat supaya terus bersolidariti bersama rakyat Palestin dan menghulurkan sebarang bentuk bantuan kemanusiaan bagi meringankan beban dan penderitaan mereka. Dalam perkembangan lain, Baginda berkenan menyempurnakan perasmian pemasangan landasan pertama projek laluan rel Pantai Timur ECRL di tapak stesen ECRL Seksyen 10 di Gebeng, Pahang dan turut berangkat Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua pada pukul 11 pagi disambut Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Turut hadir Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin, Pengurusi Malaysia Rail Links dan Berhad MRL selaku pemilik projek ECRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Pengurusi China Communication Construction Company Limited CCCC Wong Tongzu dan Menteri Besar dari 3 negeri Pantai Timur yang menjadi jajaran ECRL. Projek mega yang dirasmikan pada 9 Ogos 2017 dengan anggaran kos bernilai 50 bilion ringgit itu dijadualkan beroperasi pada Januari 2027. Ia menawarkan perkhidmatan kereta api penumpang pada kelajuan 160 km per jam serta kereta api kargo dengan kelajuan 80 km per jam. Sementara itu, kadar kemajuan keseluruhan projek ECRL telah mencapai lebih 56% sehingga November lepas. Menteri Pengangkutan berkata kemajuan projek mega itu selari dengan jadual penyiapan projek dari Kota Baru Kelantan ke Terminal Bersepadu Gombak pada Disember 2026 dan ECRL pada Januari 2027. Dan seperti yang saya telah nyatakan, fasa pertama ini daripada Kuantan ke Dungun akan mengambil masa kira-kira 3,5 bulan sepanjang lebih 97 km, akan siap dalam masa 3,5 bulan. Dan dengan bermulanya fasa ini, kita yakin bahawa projek ECRL akan siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan, iaitu akan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Selepas projek berkenaan siap sepenuhnya, beliau berkata penduduk di Pantai Timur akan menikmati lembaran baharu sistem pengangkutan negara.
Ia antara lain membolehkan warga Kuantan tiba di Kuala Lumpur dalam masa 1.5 jam berbanding 3 jam di jalan raya. Sehingga kini, 23,000 pekerja terlibat dalam melaksanakan kerja di 1,900 tapak pembinaan sepanjang jajaran. Perdana Menteri mahu prestasi cemerlang penjawat awam diteruskan dan ia termasuk menerapkan nilai-nilai baik dalam pentadbiran. Tambah Datuk Seri Anwar, kapasiti yang ada pada penjawat awam mampu mengangkat transformasi ekonomi dan sosial. Perdana Menteri menyatakan nilai-nilai baik yang mendasari Malaysia Madani mampu mengangkat martabat dan darjat negara. Dan kalau kita ada nilai yang kita terapkan dalam Madani ini, saya yakin sebenarnya kita boleh angkat darjat kita. Hentikan kelemahan lampau. Ada kekuatan dulu, tapi ada kelemahan dulu. Kita bina dari kekuatan itu dan kita tinggalkan ekses yang berlaku. Mudah-mudahan kita tutup labuh tirai 2023 Masehi ini dengan semangat yang sama, ya, dan membuka lembaran baru sejarah negara. Datuk Seri Anwar berucap pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad. Dalam pada itu, Perdana Menteri berharap kerjasama DRB Highcom Berhad dan Zhejiang Jili Holding Group Company Limited mampu melakar pencapaian baharu menerusi pertukaran perjanjian usaha bagi pembangunan Lembah Teknologi Tinggi Otomotif AHTV di Tanjung Malim, Perak. Dan ia susulan daripada perjanjian kerjasama utama yang ditandatangani pada Oktober 2023 yang menetapkan prinsip asas, rangka kerja tabik urus dan komitmen bersama untuk projek berkenaan. Majlis pertukaran dokumen perjanjian tersebut disaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut diadakan pertukaran memorandum persefahaman antara Altel Group Sdn Bhd dan GYMD Digital Technology Company Limited. Menerusi ucapan di laman Social X, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan komited untuk memberi dukungan yang diperlukan untuk pembangunan AHTV. Belum menekankan pelaburan yang dibuat di Malaysia perlu memberi manfaat kepada bakat dan perniagaan tempatan. Diskusi meja bulat. Kualiti pendidikan negara akan dipeluas ke seluruh negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ia bagi mendapatkan pandangan dan mengenal pasti pencapaian peluang selain penambahbaikan sektor pendidikan negara. Dan ia tidak berakhir di sini saja. Diskusi ini akan dilanjutkan pula dengan diskusi-diskusi yang lebih mendalam, terperinci selepas ini, khususnya untuk melihat kepada apa yang diangkat pada hari ini, game changer apa yang diangkat dan akan dituntaskan dalam perbincangan-perbincangan lain. Diskusi disertai 25 individu berkepentingan termasuk pakar pendidikan, ahli akademik, pemain industri dan golongan profesional. Ia antara lain membincangkan perihal berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 serta laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2022. Sebanyak 7,097 laman web berunsur lucah disekat SKMM dari 2018 hingga 30 November berdasarkan pemantauan dan aduan diterima. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil pihaknya memandang serius iklan berkaitan seks termasuk LGBT yang bukan sahaja bercanggah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tetapi boleh merosakkan akhlak rakyat. Dari 1 Januari hingga 30 November, sebanyak 599 kandungan berunsur lucah telah diturunkan. Dan paling banyak untuk makluman Datuk M. Tua, sebenarnya di Instagram yang telah diturunkan sebanyak 107 kandungan. Manakala di platform seperti Facebook terdapat 54 kandungan dan ada sejumlah yang lain.
Dasar franchise negara DFN 2030 akan dibentang di Kabinet pada Januari depan sebelum dilancarkan pada suku pertama 2024. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata industri franchise masih diberikan peluang untuk mengemukakan cadangan sehingga akhir bulan ini. Draft ini yang terakhir telah dimurnikan dalam satu bengkel di Pulau Pinang pada bulan September yang lepas. Jadi draft itu telah dimurnikan dan kita bawa pada bulan Disember ini another round of engagement, touch point sebelum kita dapat memastikan semua pihak mempunyai buy-in dan dapat selepas ini bergerak bersama-sama kerajaan dan KPDN untuk melaksanakan dasar dengan program, dengan strategi. Beliau memberitahu selepas menghadiri sesi dialog awam DFN 2030 di Putrajaya. Setakat September tahun ini, sebanyak 1,237 franchise tempatan telah berdaftar. Daripada jumlah itu, 70 jenama franchise tempatan telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa di 80 buah negara. Ramai lagi rupanya yang tak tahu isu 1.2 juta warga China. Saya cakap terang, dulu saya perlukan sokongan hampir 100,000 untuk kita bawa isu ini ke Parlimen. Dan Parlimen masih lagi bersidang berterusan. Saya nak mohon jasa baik anda yang baru tonton, yang baru tengok, yang baru tahu, tolong follow saya untuk kita kumpulkan sokongan agar boleh saya nak bertanya kepada YB Menteri melalui Parlimen atau melalui surat sekali lagi. Tular di TikTok, pengerusi sebuah pertubuhan mendakwa kononnya 1.2 juta warga Cina yang masuk ke Malaysia hilang. Lelaki berkenaan mendakwa tiada rekod membuktikan kumpulan pelancong terbabit telah keluar dari negara ini. Pengantar video mendakwa kekhawatiran itu telah disuarakan namun tidak dipedulikan pihak berwajib. Justru, dia yang mendakwa dirinya aktivis ini mahu lebih ramai pengguna media sosial turut sama mendesak dengan mengikuti akaun media sosialnya. Dakwanya, lebih banyak jumlah sokongan, lebih mudah isu itu dibawa ke Parlimen. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pasukan khas memantau pergerakan keluar pelancong Cina dan India di tubuh Jabatan Imigresen. Pemantauan dilapor secara berkala sebagai mekanisme kawalan dan penguatkuasaan. Justru tidak timbul isu kononnya perkara terbabit tidak diambil berat pihak bertanggungjawab. Henti sebar maklumat tidak benar. Elak wujudkan persepsi negatif. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Lebih 3,000 rakyat Johor hadir memeriahkan majlis jamuan teh bersama rakyat yang dihadiri Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di dataran Majlis Perbandaran Pontian pada Isnin.
Turut berangkat sama anandanya Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Tunku Puteri Johor, Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim dan suaminya Datuk Dennis Muhammad Abdullah. Hadir sama Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz Ghazi dan barisan Esko Kerajaan Negeri serta pegawai kerajaan. Baginda berkenan meluangkan masa bersalaman dengan rakyat sebelum dipersembahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui dalam majlis berkenaan gembira dengan pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 bermula 31 Januari depan. Alhamdulillah, memang syukur dan bergembira sebab Sultan Johor ni adalah Sultan kesayangan rakyat Johor yang sangat prihatin tentang apa jua keadaan rakyat, apa jua permasalahan, Sultan yang akan turun dulu tengok rakyat dia. Harapan saya bila Sultan Johor diangkat sebagai Duli Yang Mulia, dia di-Pertuan Agong, saya rasa dari segi pemerintahan kerajaan Malaysia saya ingat lagi baguslah, terbaik. Tuition dalam talian secara percuma Confirm AI selama setahun diberikan kepada lebih 1,000 pelajar di 14 buah sekolah menengah di Parlimen Bandar Tun Razak. Menurut ahli parlimennya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, ia bertujuan membantu pelajar SPM 2023-2024 daripada keluarga berpendapatan rendah meningkatkan pencapaian akademik mereka. Ini adalah untuk memberikan penekanan dan juga perangsangan lah untuk murid kalau dia, terutama di Bandar Tun Razak kerana kita ada banyak miskin bandar. Dan apabila persekitarannya yang kecil dan tidak selesa itu, kita ada juga kafe-kafe kalau ke bawah tempat-tempat lain dengan peranti, tetapi tak ada tuition. Ini dia bagi tuition direct, jadi kita boleh dapatkan pertolongan untuk memperbaikilah sokongan tambahan. Program ini dibiayai Yayasan Gerbang Bandar Tun Razak dengan kerjasama Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Tuition atas talian Confirm AI di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso Melaka telah melunaskan bayaran berjumlah lebih RM22 juta bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini dan ia membabitkan 684 kes pelbagai kategori faedah. Pengarah Pekeso Melaka Abdul Razak Omar berkata bayaran tertinggi melibatkan pencarum bagi faedah hilang upaya sementara iaitu sebanyak RM9.8 juta membabitkan 505 kes. Ia diikuti faedah hilang upaya kekal sebanyak RM9.68 juta melibatkan 50 kes. Untuk mendaftar dan mencarum di dalam skim kerjaan sendiri ini, jumlah dia taklah besar, tetapi manfaat yang kita beri itu adalah sangat tinggi dan kita tak nak apabila berlaku jadi musibah kepada anggota tersebut dan mereka kehilangan yang punca pendapatan dan boleh terjerumus kepada skala kemiskinan, poverty. Kita tak nak yang ni. Beliau berkata demikian pada program penyampaian Skuad Pekeso Prihatin Melaka di Jalan Gajah Berang. Kesatuan Eropah EU meluluskan geran berjumlah RM9.5 juta kepada Port of Edward Bruges International dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP bagi meneroka potensi Perak sebagai pusat maritim terkemuka. Geran berkenaan akan diguna untuk menjalankan kajian terhadap daya tarikan Malaysia dalam sektor pelabuhan dan maritim. Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata ia merupakan pencapaian penting sebagai menjadi destinasi pelaburan utama negara. Kekayaan sumber semula jadi Perak serta ketersediaan infrastruktur ditambah dengan pembangunan bandar perindustrian maritim Lumut atau kita panggil Lumut Maritime Industrial City, LUMIC. Selain hubungan yang terjalin dengan Puabi telah menjadikan negeri ini tarikan kepada EU untuk membuat kajian secara komprehensif.
Liga Juara-Juara Asia, ketiadaan 3 tonggak utama JDT untuk aksi menentang BG Phantom petang nanti meresahkan pengendalinya Esteban Solari. Jelas beliau ketiadaan Corbin Ong, Shane Lowry serta Hong Wan mampu menjejaskan rentak Harimau Selatan untuk memburu 3 mata. Well, unfortunately, the situation of the pitch where we played the final was very bad, and we had 3 injuries during the game. But we had 3 injuries in one game, and it's tough for us because they are good players. They will come back. Ketika ini, JDT menghuni tangga ketiga kumpulan I dengan 6 mata selepas menang 2 perlawanan terdahulu. JDT tersingkir dari peringkat kumpulan ACL musim ini selepas tewas 0-5 kepada Kawasaki Frontale di Jepun minggu lalu dan dipisahkan peraturan head-to-head dengan Ulsan Hyundai di tempat kedua. Perkembangan Hoki Piala Dunia Remaja 2023. Aksi positif dipamerkan pasukan negara apabila bangkit menewaskan Mesir 4-1 dalam saingan klasifikasi 4-9 hingga 16 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada Isnin. Kemenangan itu mampu meningkatkan motivasi pasukan selepas kecewa gagal mara ke suku akhir kejohanan. Dalam aksi tersebut, skuad kendalian Muhammad Amin Rahim memulakan saingan dengan garang apabila membuka tirai jaringan seawal minit ke-8 mersi gol padang Muhammad Haris Iskandar Osman. Jaringan itu secara tidak langsung membangkitkan semangat pasukan apabila Kapten Young Tigers Muhammad Faris Harizan turut meledak jaringan hasil pukulan sudut penalti pada minit ke-16 untuk meletakkan Malaysia di kedudukan selesa. Pemain tengah Muhammad Danish Aiman Khairul Anwar kemudian menambah satu lagi jaringan pada minit ke-44 hasil pukulan sudut penalti sebelum Cik Nur Akrila Cik Muhammad Khairulzi Anwar meledak jaringan selang 6 minit kemudian. Gol tunggal Mesir hadir pada minit ke-59 yang dijaringkan oleh pemainnya Basil Adelmomin. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Remaja Negara Muhammad Amin Rahim akui berpuas hati dengan prestasi dipamerkan anak buahnya. Jelas beliau kemenangan itu menghidupkan peluang untuk merealisasikan sasaran kedudukan 9 terbaik kejohanan. But secara keseluruhan untuk game saya rasa ada banyak sangat kesilapan mudah yang kita lakukan, and especially on defensive. And of course dari segi attacking kita ada create banyak circle entry dalam masa perlawanan tadi, namun kita gagal untuk menyudahkan dengan baik. Kalau tengok hari ini pun kita ada 16 penalty corner, kita hanya berjaya menjaringkan 2, which is. Selepas ini, skuad Young Tigers akan berdepan Belgium bagi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-12 pada Rabu ini. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.